Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada murid-murid tahun 2. Jadi insya-Allah kita mulakan pengajian kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah, insya-Allah kita sambung pelajaran kita yang lalu yang berkaitan tentang tajuk zaman remaja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu berkaitan tentang sifat-sifat Nabi yang perlu kita ada dan Nabi ada. Nabi ikutan yang baik, ikutan contoh, dan Nabi juga manusia yang sangat hebat. Jadi kita sambung dengan pelajaran kita yang seterusnya ialah perjalanan Nabi Muhammad ke Syam kali kedua. Jadi sebelum tu, mari kita baca buku surat kelima berkaitan tentang satu pantun yang baik insya-Allah. Kota Madinah penuh terpelihara, terpancar jelas seruan yang murni. Nabi Muhammad berakhlak mulia, berlaku adil dan bersifat berani. Kota Mekah kota yang indah, digelar kota yang indah. Digelar Mekah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad bersifat amanah, kuat semangat serta pemurah. Utusan Allah Rabbul Alamin, membawa rahmat seluruh persada. Nabi Muhammad bergelar Al-Amin, bersama contoh pribadi baginda. Jadi ini di antara pantun yang baik untuk kita jadikan sebagai pedoman kita. Baik, seterusnya ialah pertama berkaitan perjalanan Nabi Muhammad ke Syam kali yang kedua. Baik, kita tengok dalam surat ke-6, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun, baginda pergi ke negara Syam untuk berniaga. Baginda membawa barang dagangan kepunyaan seorang ahli perniagaan, wanita Mekah yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Baginda dibantu oleh seorang pekerja lelaki yang bernama Maisarah. Baik, murid-murid sekalian, kita lihat bagaimana isi penting yang perlu kita tengok. Yang pertama ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Syam kali kedua. Yang pertama kita tengok soalannya, kita tengok kali yang kedua. Bila Nabi pergi? Pada umur 25 tahun, kita ingat. Kali pertama Nabi pergi ketika sewaktu Nabi bersama dengan siapa? Dengan bapa saudaranya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi dan juga anaknya yang bernama Sayyidina Ali kan. Jadi buat kali kedua Nabi pergi ke Syam pada umur 25 tahun. Dikena ingat. Seterusnya ialah mengapa baginda pergi ke Syam? Sebabnya ialah untuk berniaga. Untuk berniaga. Kemudian Nabi ini bukan seorang ketua ataupun pengarah sebuah perniagaan, tetapi Nabi ini ialah pekerja yang amanah, pekerja yang jujur dan bijak dalam bidang perniagaan dan ekonomi. Kita lihat Nabi Muhammad membawa barang dagangan perniagaan kepunyaan siapa? Kepunyaan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian kita lihat seterusnya, isi penting yang keempat ialah Nabi tidak keseorangan, tetapi Nabi bersama-sama dengan pembantunya yang bernama Maisarah. Biasa Maisarah ni nama perempuan, tetapi zaman Nabi Maisarah itu lelaki. Baik, seterusnya ialah Sayyidatina Khadijah merupakan seorang balu
dan wanita bangsawan Quraisy yang sangat kaya, cantik dan dihormati. Beliau menjadi rebutan dalam kalangan lelaki Arab Mekah kerana kekayaan dan kecantikan yang menawan hati mereka. Baik, kita kenal mengenai Khadijah, Sayyidatina Khadijah, yang mempunyai seorang baru. Siti Khadijah pernah berkahwin dengan beberapa orang lelaki. Dan yang kedua, dia adalah merupakan seorang ahli perniagaan yang sangat bijak dan sangat kaya di Mekah. Yang ketiga ialah dihormati kerana ketegasannya, amanahnya, bijaknya dalam berurusan dalam perniagaan dan adab Siti Khadijah. Yang kita melihat pelbagai yang kedua ialah Siti Khadijah telah memilih baginda Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangan kepunyaan beliau untuk diniagakan di negeri Syam. Baginda dipilih kerana kejujurannya, budi pekerti mulia dan mempunyai sifat amanah semasa di Syam. Baginda menguruskan perniagaan dengan bijak sehingga dapat keuntungan yang besar. Baik, kita lihat yang B, sebab Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Khadijah. Yang pertama ialah kejujuran. Ini sifat baginda, jujur dalam perniagaan. Berniaga kena bijak, kena jujur. Tak boleh nak menipu, jangan sesekali menipu dalam perniagaan. Yang kedua ialah budi pekerti mulia. Kita nak tunjuk kebaikan kita bukanlah sewaktu kita dengan mak ayah saja. Dengan sesiapa sekalipun kita kena tunjukkan budaya budi pekerti yang baik. Bukan hanya dari sudut solat sahaja, tapi dari sudut perniagaan kena tunjukkan akhlak yang baik, supaya pembeli yakin dengan penjual untuk membeli barangan si penjual tersebut. Katanya baginda ada watak yang baik, yang jujur, yang amanah, membuatkan peniaga, pembeli sangat tertarik dengan cara baginda berniaga macam mana. Yang ketiga, amanah. Nabi tidak pernah mencuri duit, tak pernah pecah amanah, tidak pernah berniaga dengan mengikut markup yang tinggi. Harganya mungkin dalam harga sekilo, sepatutnya sekilo ikan sakap sekilo dalam RM20, sebenarnya tetapi dia markup ke RM25. RM25 dia ambil RM20, harga itu juga. Tak betul lah. Yang keempat ialah bijak sehingga adanya keuntungan yang banyak. Jadi ini sifat Nabi, bijak sehingga keuntungan yang banyak. Dalam apa jua sekalipun, adanya sifat jujur, budi pekerti yang baik dan amanah, tanpa kita sedari, Allah Ta'ala membantu kita dalam perniagaan, membawa sehinggakan keuntungan yang banyak. Bagi dia ada juga tawar-menawar dalam perniagaan. Contohnya ialah kebarangkalian harga kedai sebelah dalam ikan siakap bagi udang RM40. Tapi baginda mungkin udang, baginda mungkin Contoh baginda menjual udang dengan harga yang murah sikit, 38-39. Jadi itu kita lihat tawar-menawar baginda dengan cara yang baik, membuatkan peniaga sangat percaya dengan Nabi, sangat seronok bila berniaga dengan Nabi, berjual beli dengan baginda, menyebabkan ramai yang suka dengan Nabi. Dan terlihat apabila Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah, baginda menyerahkan keuntungan tersebut
kepada Sayyidatina Khadijah. Beliau tertarik hati dengan baginda setelah mendengar penjelasan daripada Maisarah mengenai cara baginda menguruskan perniagaan. Kita lihat dengan cara sifat baginda tadi membuatkan Sayyidatina Khadijah tertarik dengan baginda. Jadi insya-Allah setakat itu saja pada hari ini. Muka surat 6 dan 7. Dia di antara tak perlu banyaklah insya-Allah Jadi kita lihat bagaimana perjalanan Nabi. Tadi permulaan tadi saya menceritakan tentang perjalanan Nabi Nabi Muhammad ke negeri Syam. Kali kedua, bagaimana apa isi pentingnya. Jadi kita lihat bagaimana baginda, bila umur berapa baginda berniaga, keluar ke negeri Syam, pergi ke negeri Syam, umur berapa, kemudian sebab apa baginda keluar dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan penjelasan daripada ustaz tadi dapat memberikan pencerahan berkaitan tajuk zaman remaja Nabi baginda Rasulullah SAW. Jadi latihannya ialah kamu diminta untuk membuat nota ataupun peta minda agar kamu faham. Nak ikut ustaz pun boleh, nak buat cara kamu sendiri pun boleh. Keluarkan isi-isi penting sahaja, tak perlu nak buat karangan, tak payah. Keluarkan isi penting sahaja. Jadi insya-Allah saya harapkan yang terbaik untuk kamu. Terus jaga SOP, terus jaga penjarakan sosial. Kalau tidak ada benda yang penting, perkara penting, jangan ke mana-mana lah, duduk rumah. Jaga solat, jaga hubungan dengan mak ayah, sama-sama. Jangan lupa baca Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam melakukan ibadah dan juga mencari ilmu. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada ustaz. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah.